Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan semua dalam rancangan live pengajian Al-Quran satu hari satu muka surat bersama dengan saya pada hari ini, guru Al-Quran anda. Baiklah sahabat-sahabat semua, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada hari ini, dapat kita sama-sama bertemu lagi pada hari yang berbahagia ini, hari yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama meraih rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, pada hari ini insya-Allah pertemuan kita adalah untuk kita sama-sama merungkai, untuk kita sama-sama mengkaji, untuk kita sama-sama mempelajari muka surat Al-Quran 400. Al-Quran muka surat 400 pada surah Al-Ankabut ayat 31 sehingga ayat 38. Muka surat 400. Jadi sahabat-sahabat semua boleh ambil Al-Quran masing-masing, ambil buku nota, ambil pen, ambil pensel, ambil kertas dan sebagainya untuk catatkan apa-apa poin-poin penting yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini, insya-Allah. Okey. Muka surat 400. Baiklah. Dan yang tak ada Al-Quran jangan risau, kami akan keluarkan potongan ayat Al-Quran pada skrin masing-masing, insya-Allah.
Muka surat 400 saya boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan dan puan semua. Dan kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah bersama-sama kita buka majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insyaAllah muka surat 400. Muka surat 400. Baik, sekejap ya. Baik, surah 400. InsyaAllah kalau dah bersedia kita sama-sama mulakan bacaan kita hari ini dengan lafaz isti'adzah. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa lah kepada siapa-siapa yang berpuasa pada hari ini, dan juga selamat berbuka lah untuk maghrib nanti insyaAllah. Okey, baik, kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Baik, ayat yang pertama, ayat 31. Ayat 31. InsyaAllah macam tu tadi bacaan dia, bunyinya yang betul. Kita tengok kepada hukum tajwidnya satu persatu insyaAllah. Walamma mim sabdu di sini dibaca dengan dengung dua harakat, wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah ada dua huruf sahaja. Apa dia? Huruf mim dan juga huruf nun, dua sahaja. Okey, apabila dia duduk bersendirian lah, bersendirian tu maksud saya dia tak bersambung dengan alif lam. Kalau bersambung dengan huruf lain tak ada masalah lah. Okey, kalau dia bersambung dengan alif lam, dia akan jadi alif lam syamsiah. Tetapi kalau dia duduk macam ni kan, dia sambung dengan lam lah, dia sambung dengan apalah, huruf-huruf lain macam ni kan, nun sendiri, ini wajibul gunnah lah. Jadi wajibul gunnah kena dengungkan dengan kadar dua harakat. Okey, kena dengungkan dengan kadar dua harakat. Walamma ja'at, ja dibaca dengan panjang. Okey, 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Sebab apa? Sebab hamzah dan ombak rindu duduk sama-sama di dalam satu kalimah, itu kalimah ja'at. Kalimah ni dia bukan ja sendiri, at sendiri, dia bukan macam tu. Kalimah tu datang je ja'at. Okey, satu kalimah tu, okey, ejaan dia adalah ja'at ataupun ja'a lah, tak kisahlah kan. Jadi dia tetap juga hamzah dan juga apa ni, ombak rindu dia dalam satu kalimah lah. Bila duduk dalam satu kalimah, mad wajib muttasil, 4 ataupun 5 harakat. Walamma ja'at
ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra. Rusuluna, na sama juga 4 ataupun 5 harakat, tapi yang bezanya ini Hamzah dan Ummah Rindu dia terpisahlah di sini. Rusuluna, lepas tu Ibrahim kan lain kalimah kan. Ini kalimah Rusuluna, ini Ibrahim. Dia bukan Rusuluna Ibrahim, tak, dia Rusuluna Ibrahim. Jadi Hamzah dengan Ummah Rindu dia ada gap lah dekat tengah-tengah tu. Ada yang menghalang lah, ada jarak dekat situ. So bila ada jarak, mat jaiz. Itu beza dia. Ini mat wajib, ini mat jaiz. Tapi harakat tetap juga sama. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Rusuluna Ibrahim. Lantunkan di sini qalqalah sughra. Lantunkan. Ibrahim. Ra 2 harakat, hi 2 harakat mak asli. Ma bil bushra qalu inna, qa mak asli, lu mak jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Inna nun sabdu wajibul gunnah. Muhliku ahli hadhil qaryah. Ahli hadhil hadu harakat. Di sini ada alif kecil mak asli, zihil qaryah. Ta marbutah kalau berhenti dia akan jadi huruf ha mati. Okey, ta marbutah apabila kita waqaf, apabila kita berhenti dekat situ, kita akan tukarkan dia menjadi huruf ha mati. Ha simpul ha tebal, bukan ha pedas tu, bukan. Ha simpul, qaryah. Dan apabila berhenti pastikan pendek sajalah. Jangan berhenti panjang pula, berhenti pendek sahaja. Inna ahlaha kanu zalimin. Inna nun sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Inna ahlaha kanu zalimin. Ahlaha ha 2 harakat, ka 2 harakat, nu 2 harakat, dha 2 harakat. Semua yang saya katakan 2 harakat tadi semuanya mak asli. Kemudian limin, min ma'arif disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, itu ayat 31 kita ulang bersama-sama. Walamma ja, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ayat 31 selesai. Ayat 32. Qala inna fiha luta. Qala inna fi, in nun dengarkan 2 harakat. Okey, wajib bergunnah. Tetapi na tu jangan baca panjang. In 2 harakat, na 1 je. Faham tak? Jangan qala inna fiha nafi. Tak boleh lah. Kalau macam tu kita baca 2 harakat. Sedangkan sini 1 harakat je. Na tu 1 harakat. Tetapi in tu 2 harakat. Qala innaha. Naha pula. Inna fi. Macam tu. Inna fiha luta. Tomat iwat lah. Jangan pula berhenti. Fiha luta. Luta. Tak boleh berhenti macam tu. Ini bukan qalqalah. Lainlah kalau to dekat hujung ni to sahaja. Tetapi tengok ni. To bersambung dengan alif. Lepas tu ada tanwin baris atas pula tu. So kena mak iwat lah. 2 harakat. Luta. Qala inna fiha luta. Macam tu. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Qalu nahnu a'lamu biman fiha.
manfi. Dengungkan dekat sini, okey. Nun kosong bertemu dengan fa, pastikan dengung dua harakat ikhfa hakiki. Bima fiha, ha dua harakat ma asli. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Lanunajjiyan, ambil rentak tu. Lanunajjiyan, takut nanti baca yang lain pula yang sabdu. Contoh, lanunajiyanahu, takut ada yang macam tu kan. Kadang-kadang ada orang ni terkeliru tau sabdu. Dia macam terlalu nak fokuskan dekat situ sampaikan dia dah tersabdukan awal ke, tersabdukan lambat ke. Ramai yang macam tu. Ramai yang macam tu. Jangan cakap tak ada. Jangan cakap tak ada sebab apa? Saya dengarkan saya buat appointment setiap hari Setiap hari saya buat appointment dengarkan bacaan, macam-macam bacaan lah yang baik-baik. Yang kurang sikit, tapi memang kesalahan tu biasa memang akan ada lah. Jadi apa yang saya selalu tekankan dalam live yang pukul 3 ni lah kan. Apa yang saya selalu tekankan, saya duduk cakap benda-benda yang sama. Sebab benda tu benda yang selalu berlaku lah. Kalau benda tu jenis yang jarang-jarang berlaku, saya kurang tekankan. Saya jalan. Tapi kalau benda tu memang selalu sangat, saya dengar orang ni pun baca macam ni, orang ni pun baca macam ni, orang ni pun baca macam ni. So bila dikumpulkan, kesalahan tu banyak yang sama. So saya fokuskan dekat situ banyak lah. Saya banyak tekankan dekat situ lah. Itu dia. Pukul 3 punya live tu macam tu lah. Dia live santai. Okay. Dia live yang santai. Tetapi dalam masa yang sama, saya nak supaya ilmu tu sampai lah. Santai tapi sampai. Macam tu. Santai tapi sampai. Okay. Kalau nak betul-betul terangkan betul-betul 100% satu persatu. Lepas tu kalau dekat sini terangkan detail-detail macam dalam buku, tak boleh lah. Kita kejar masa kan. Kita kejar masa. Kita kejar muka surat. Tetapi saya rasa dah cukup terperinci jugalah apa yang saya cuba sampaikan. Tetapi jangan risau tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nak belajar betul-betul tajwid ni dengan Fatihah ni bukan dekat live saja. Nanti ustaz terangkan tak terperinci lah. Macam mana nak faham betul-betul? Sekali lagi kalau siapa-siapa yang baru masuk, yang baru saja belajar, yang baru saja bersama-sama dengan kita, saya selalu cakap pukul 3 ni dia live santai sahaja. Sekadar nak mengisi masa sahaja. Sekadar nak mengisi masa sebelum asar tu kan, lepas zuhur sebelum asar. Okey, daripada tak buat apa-apa, kita baca Quran, kita belajar Quran, itu saja. Tapi kalau betul-betul nak belajar betul-betul daripada awal, nak belajar buku, nak belajar dari asas, ini cara dia. Ini cara dia. Okey, ini cara dia. Kena jadi ahli. Jadi ahli kita bagi 2 buah buku tuan-tuan dan puan, ini buku teks lah kiranya. Okey. Kita akan bagi buku ni buku asas. Okey, buku asas dah power, dah mantap. Kita pindah kepada buku tajwid pula lah. Pindah kepada buku tajwid. Okey. Banyaklah dekat dalam ni, macam-macam ada kan. Jadi tuan-tuan dan puan kalau nak belajar daripada awal, gunakan buku asas, buku tajwid Al-Barki ni, insya-Allah akan membantu. Sebab apa? Kita pun ada buat kelas dekat center juga. Okey, kita ada buat kelas dekat center, dekat office ni. Kanak-kanak, dewasa, warga emas yang datang, semua kita gunakan buku yang sama. Okey, nak menunjukkan bahawa buku ini sangat-sangat sesuai untuk setiap peringkat umur. Kanak-kanak pun kita boleh pakai, warga emas pun kita boleh pakai, dewasa pun kita boleh pakai, tak ada masalah. Jadinya kita guna buku yang sama. Siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni tuan-tuan dan puan, kena jadi ahli cepat Quran lah. Sebab apa? Kalau yang orang tengok pukul 3, pukul live, apa saya cakap ni? Okey, kalau siapa-siapa yang tengok live pukul 3, pukul 10 ataupun semua live yang tengok lah. Tapi kalau tak jadi ahli, dia tak dapat buku ni tau. Dia tak dapat buku 2 ni. Dia just dapat tengok video live kita je lah. Tapi siapa-siapa yang jadi ahli, kita akan bagi buku, kita akan bagi rakaman pelajaran. Okey, video daripada buku, kedua-dua buah buku ni. Dan sekarang ni kita tengah promosi kan. Kita bagi juga roda tajwid ni secara percuma sahaja. Okey, tak perlu bayar langsung. Roda tajwid ni kami hantar percuma sekali dengan buku ni. Okey, nak jadi ahli RM250. Bulan-bulan ke kena bayar 250? Bukan, sekali je bayar. Sekali bayaran seumur hidup. Dah tak ada bayar apa-apa dah lepas tu. Belajarlah betul-betul. Okey, tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli, okey, siapa-siapa berminat nak jadi ahli, sekarang ada promosi dapat roda tajwid percuma.
tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun siapa-siapa yang dah jadi ahli mungkin tak beli lagi roda tajwid, nak beli roda tajwid. Okey, tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid. Roda tajwid sekarang tengah promosi harga RM30. Siap dengan postage. Kalau harga biasa RM39. Harga promosi RM30 sekali dengan postage. Jalan. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang berminat boleh tuliskan dekat ruangan komen lah. Nak jadi ahli ke, nak beli roda tajwid ke. Okey. Saya beritahu sekarang ni tengah promosi. Kalau lepas ni promosi dah habis, 250 tak dapat roda tajwid. Tak dapat. Kalau nak beli, kena beli asing. Sekarang ni kita sekalikan terus. Okey? Baik. Bismillah. Kita sambung. Sambung lalu nak jian nahwu. Baik. Tadi dekat sini kena sabdukan saya katakan. Baik. Nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan 2 harakat. Kemudian nahu, 2 harakat lah. Nampak ni ada waw kecil kan? Maksilah. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Wa ahlahu. Apa beza yang ni dengan yang ni? Sama je kan, tengok. Okey, ada waw kecil, ada waw kecil. Tetapi tengok, ini waw kecil atas dia tak ada apa-apa lah, kosong. Yang ini waw kecil atasnya ada tanda mat ataupun ada ombak rindu di sini. Maka bezanya di mana? Bezanya harakat lah. Harakat. So sini kalau sambung 2 harakat lah. Lanunajjiyannahu wa ini pula macam mana? Ini 4 ataupun 5 harakat. Tengok beza dia. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illam. Itu beza dia. Ini 2 harakat, ini 4 ataupun 5 harakat. Itu beza kalau sambung. Kalau misal kata kita berhenti. Kita berhenti, dua-dua sama. Tadi kan beza kan bila sambung kan, 1 2 harakat, 1 4 ataupun 5. Tapi kalau misal kata kita nak berhenti, dua-dua sama, tetap juga kena berhenti dengan pendek. Tak kisahlah dia T kosong ke, dia ada ombak rindu ke, tapi kalau nak berhenti, tetap juga dia kena pendek sajalah. Ini contoh Kalau berhenti dekat sini, kita akan baca lanunajjiyannah. Nampak? Lanunajjiyannah. Mati terus. Misal kata, kita nak berhenti dekat sini. Lanunajjiyannahu wa ahlah. Berhenti terus. Macam tu cara dia. Bukannya kalau dekat sini tak ada ombak rindu kita berhenti nah. Kat sini ada ombak rindu kita berhenti lah. Tak boleh, salah. Benda ni kena faham. Benda ni kena belajar. Maksilah ni dalam ni pun ada. Kalau tuan-tuan nak belajar, bukan maksilah je lah, semua benda ada sebenarnya. Cuma sekarang saya tengah cakap pasal maksilah kan. Nak bagi tahu dekat sini adalah benda tu. Bagi tahu kat mana kena panjang, kat mana kena pendek. Okey? Takut ada yang keliru. Takut ada yang terkeliru. Takut orang nampak, ada ombak rindu kena panjang. Ada ombak rindu kena panjang. Sedangkan ada situasi-situasi dia lah yang membuatkan dia kena panjang ke, kena pendek ke. Okey? Baik. Bismillah. Illam ra'atahu. Illam. Hamzah wasal nak baca macam mana? Tak payah baca. Okey. Biarkan dia saja. Dia tidak berfungsi apabila kita sambunglah. Tak perlu dibaca illa am, illa illa im. Tak payah. Matikan terus. Buang je terus hamzah wasal ni. Buat-buat tak nampak je. Kemudian matikan terus dekat mim ni lah. Okey. Illam. Macam tu. Illam. Lam ni pastikan kita baca sabdu. Pastikan kita baca sabdu. Jangan ilam. Tak nak. Illam. Tekankan betul-betul. Sabdu. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Perhatikan betul-betul dekat sini. Ada titik di atasnya. Ada mata di atasnya. Gha. Bukan a. Kena jaga-jaga dekat sini. Jangan minal abirin. Salah. Minal ghabirin. Okey? Birin. Rin dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey, baik. Ulang sekali lagi ayat 32. Bermula dari qala inna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu
illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Selesai ayat 32. Ayat 33. Ayat 33 agak panjang. Kita potong-potong ya. Kita potong-potong ikut wakaf dia dekat sini. Baik. Ayat 33. Standby. Okey, yang baru saja masuk, yang baru saja bersama-sama dengan kami, okey, dalam program kita Satu Hari Satu Muka Surat. Selamat datang saya ucapkan, selamat menuntut ilmu, selamat belajar. Okey, jangan lupa untuk sharekan live kita pada petang ini. Kita kongsikan manfaat ini bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain-lain dekat luar sana. Semoga lebih ramai lagi yang akan sama-sama dapat manfaatnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak minta tolong siapa-siapa yang masih belum share boleh bantu sharekan live kita pada petang ini. Okey, boleh bantu sharekan. Okey, itu adalah menjadi salah satu saham kita lah. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita sharekan. Itu je yang paling, saya rasa yang paling mudah kita boleh buat lah. Tak perlu gunakan tenaga, tak perlu gunakan masa sampai seminit pun tak sampai, tuan-tuan dan puan. Seminit pun tak sampai. Tekan sekali je. 1-2 saat je saya rasa. Tetapi dia punya saham dia, pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar, tuan-tuan dan puan. Punyalah baik, punyalah sayang Allah dekat kita. Kalau nak buat benda-benda pahala ni, benda-benda yang tak susah, benda-benda yang tak terlalu membebankan lah. Benda-benda kita boleh buat, benda-benda yang kita boleh buat, cumanya bezanya kita nak dengan tak nak je lah. Kita buat sikit je, tetapi dia punya ganjaran dia sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa dia? Macam hari Ashura lah. Hari Ashura 10 Muharram kan? Kita berbuat baik dekat ahli keluarga kita. Okey, kita kongsikan kebahagiaan, kita bersedekah, kita memberikan nafkah yang lebih sedikit kepada ahli keluarga kita. Okey, kita bagi makan yang sedap-sedap, kita belikan barang-barang dekat isteri, dekat anak-anak. Kita bahagikan keluarga kita, tetapi ganjaran dia apa? Allah akan memberikan ataupun Allah akan meluaskan, Allah akan memudahkanlah perjalanan rezeki kita untuk setahun tu terus. Kita bantu ahli keluarga kita je, tuan-tuan dan puan. Kita bukan bantu satu dunia orang Islam ke, kita bantu ahli keluarga besar ke, saudara mara ke, orang-orang luar ke, tak. Kita bahagiakan, kita bahagiakan keluarga kita sahaja. Tetapi kita punya balasan kita tu, kita dapat setahun. Okey, setahun tu diluaskan rezeki, diberkati rezekinya untuk setahun terus. Itu dia ganjaran untuk 10 Muharram ataupun hari Ashura. Jadi sahabat-sahabat semua, ambillah ambillah orang cakap apa, manfaat daripada hari yang penting inilah. Hari yang penting ini yang datangnya setahun sekali sahaja. Okey, yang datangnya setahun sekali sahaja. Insya-Allah tuan-tuan kita sama-samalah cuba untuk tingkatkan amal-amal kita, okey, supaya apa? Kita punya timbangan pahala kita lebih berat daripada timbangan dosa kita. InsyaAllah semoga Allah terima segala kita punya amal-amal kebajikan kita, insyaAllah. Amin. Baiklah. Ayat 33. Ayat 33. Bismillah. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a. Walamma, panjang 4 ataupun 5 harokat. Okey, mad jaiz munfasil. Anjah nun kosong bertemu dengan jim ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung 2 harokat. Anja'at rusuluna lutan si'a bihim. Lutan dibaca dengan dengung, dua harokat. Lutan si'a bihim, si dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harokat, mad wajib muttasil. Abihim wa dhaqa bihim zar'a. Ra dibaca dengan tebal. Ra kena baca dengan tebal, bukan zar'a tetapi zaur.
Zar'a. Okey, tebal Sebab apa tebal? Sebab huruf sebelumnya berbaris atas. Kemudian dibaca dengan berapa harakat? Dibaca dengan dua harakat. Dibaca dengan dua harakat mad iwad. Zar'a macam tu. Baik. Kemudian wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dekat sini kena jaga-jagalah takut terkeliru. Takut terkeliru dekat sini. Okey. Inna nun sabdu wajibul gunnah. Okey, nun sabdu wajibul gunnah dengungkan dua harakat. Inna munajjuka wa ahlaka illam. Mata kena laju. Saya cakap apa? Baca Quran mata kena laju. Sebab apa? Kalau mata tak laju dekat sini confirm dia akan baca wa ahlaka illa. Mati kat sini dia kena ulang balik. Nampak tak dekat situ? So bila kita mata laju ataupun tak payah mata laju lah, bukan mata laju lah. Yang penting sebelum kita baca kita scan dulu. Sebelum kita baca ayat ni, okey kita tengok sekali lalu je. Kan mata kita ni kan luas tengok kan. Ayat ni sebaris macam ni. Mata kita boleh pandang macam ni. Kita boleh nampak apa yang ada dekat sini semua. So sebelum kita baca tengok, okey, dekat sini kena matikan. So bukan illa tetapi illam. Itu dia lah tips, antara tips-tips yang kita boleh ambil lah. Okey. Antara tips-tips yang kita boleh ambil lah dalam bacaan Al-Quran. Okey. Sebelum baca kena scan dulu. Supaya apa? Supaya kita baca tak salah lah. Supaya kita baca tak salah, kita boleh tengok dulu. Okey. Dekat sini mati, so kita dah ready dah. Illam. So tak adalah kita baca dekat sini. Wa ahlaka illam ra. Nampak tak? Kita nak juga matikan. Tapi lambat. Illam ra. Dah jadi seolah-olahnya macam dua harakat dah. Padahal dekat sini kalau mati tak payah dua harakat dah. Terus satu harakat je, terus masuk je. Illam je. So kena scan dululah. Okey, boleh Baik. Munajjuka wa ahlaka illam. Matikan terus. Okey, mim mati di sini bertemu dengan ra. Izhar syafawi dimatikan di sini dengan jelas dengan terang. Ra'ataka kanat. Baik. Ra'ataka kanat. Ada dua kaf dekat sini berbaris atas. Kaf yang pertama satu harakat, kaf yang kedua dua harakat. Jangan tertukar. Jangan tertukar ataupun jangan baca sama sahaja. Contoh, ra'ataka kanat. Ra'ataka kanat. Tak boleh, salah. Ataupun ra'ataka kanat pun tak boleh, salah. Ataupun ra'ataka kanat pun tak boleh, salah. Nampak tak? Dalam ketiga-tiga contoh yang saya bagi tadi, confirm akan ada yang baca macam tu. Dalam 100 orang, akan ada seorang dua orang yang baca macam tu. So, sebab tu saya terangkan satu persatu. Supaya tuan-tuan dan puan dapat tahu apa yang salah. Saya tak tunjuk cara yang betul sahaja. Saya tunjuk cara yang salah sekali. Supaya apa? Benda tu akan lebih mudah dapatlah. Kalau betul saja, selama ni pun orang ajar betul je. Tapi ada juga baca salah. Tapi tak tegur yang salahnya macam mana. So, saya cuba tegur juga yang macam mana kalau bacaan yang salah. Okey? Jadi, bacaan yang betul dia macam mana? Ka yang ni satu harakat, ka yang ni dua harakat. Ra'ataka kanat. Nampak tak rentak dia tu? Ra'ataka kanat. Okey? Bezakan rentak dia macam tu lah. Saya harap tuan-tuan fahamlah apa yang saya bebe, apa yang saya cuba cakap ni. Okey? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau faham, boleh tak saya nak tengok sikit dekat ruangan komen, mudahnya mengaji Al-Quran. Tanda tuan-tuan dan puan faham semua. Saya takut saya cakap ni tak ada yang faham. Saya syok sendiri je. Sedih juga macam tu. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan semua fahamlah sedikit sebanyak. Kalau tak dapat semua pun, dapat sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. InsyaAllah lah, insyaAllah semoga Allah berikan kita kefahaman yang jitu dalam kita belajar Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Kanat minal ghabirin. Sekali lagi saya cakap bukan abirin tetapi ghabirin, ada titik. Perhatikan betul-betul. Siapa-siapa yang ada rabun dekat, ada masalah penglihatan yang mungkin terkeliru ataupun huruf ain dan huruf ghain, saya bagi tahu dekat sini sekarang, sila bulatkan.
sila gariskan, tandakan, bulatkan, tak kisahlah macam mana pun, asalkan kita dapat bezakan yang ini antara huruf ghin ataupun huruf ain lah. Dia jadi di sini adalah huruf ghin, minal ghabirin, bukan minal abirin. Okey? Minal ghabirin. Baiklah. Selesai ayat 33, kita pindah ayat 34. Bismillah. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Inna nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Okey, kemudian na mad asli. Munzilu nun kosong bertemu dengan zai, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Munziluna ala, panjang 4 atau 5 harakat. Ahli hadhil qaryati rijzam, rij, lantunkan jim qalqalah sughra. Okey, rijzam, zam jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, terus dengungkan dua harakat. Rijzam, idgham ma'al gunnah. Rijzam minas sama'. Misal katalah, kalau tuan-tuan dan puan rasa macam boleh sampai sini sampai sini, ada ombak rindu sini, ada ombak rindu sini. Kalau boleh sampai, tahniah, cantik, anda memang hebatlah. Saya memang tak hebat, saya memang tak boleh. Saya beritahu awal-awal, saya rasa sini sampai sini, saya tak boleh. So, saya cari tempat mana saya boleh berhenti. Jadi, saya decide untuk berhenti dekat sinilah. Okay. Itulah caranya. Kita baca ikut kemampuan kita. Kita baca ikut kemampuan kita. Jangan kita paksa-paksa. Itu yang kadang-kadang baca Quran tu jadi semput-semput lah, jadi penat lah, jadi bosan lah, jadi malas lah, jadi jemu lah, jadi tak boleh. Sebab apa? Dia rasa benda tu susah. Mana boleh Ustaz, saya ni sampai nafas saya pendek, saya nak baca panjang-panjang. Tak naklah baca. Takut macam tu je, tak nak. Okey, kita rasa kita boleh apa panggil? Kita boleh pendek je lah. Contoh. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah. Sampai sini. Tak apa, tak ada masalah. Ambil balik. Hadhil qaryati rijzam. Macam tu, okey? Jangan paksa-paksa, jangan curi-curi nafas, tak boleh, berdosa. Biar pendek daripada panjang tapi curi nafas. Ingat sampai mati. Ingat sampai mati apa yang saya cakap benda ni, okey? Baik. Mak tadi bila berhenti dekat sini kena baca dengan 6 harakat lah, mak wajib kan. Mak wajib kalau berhenti 6 harakat lah. Bima kanu yafsukun, pun mad arid disukun lah, dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kemudian ayat 35. Bismillah. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Walaqad baik, tuan-tuan dan puan, tolong fokuskan, berikan perhatian dekat sini. Allah, berikan perhatian dekat sini tuan-tuan dan puan. Tak nak ada yang baca dengan walaqad. Saya nak tanya, dekat atas huruf dal ni ada tanda mati tak? Ada tanda mati ke tak ada atas huruf dal ni? Ke dal ni dal kosong sahaja? Dal ni dal kosong. Tak ada tanda mati. Jadi tak perlu kita qalqalahkan dia. Okey, selama ni yang saya kata huruf qalqalah kena lantun, huruf qalqalah kena lantun. Itu cerita dia kalau huruf itu bertanda mati, bertanda sukun. Okey? Tetapi kalau hurufnya kosong, maka kita kena tengok selepasnya apa yang datang. Selepasnya ada ta yang datang. Oh, ta ni ada sabdu. Apa Ustaz kata kalau ada sabdu, terus masuk. Jadi dal ni tadi kita masukkan terus ke dalam huruf ta, dia akan jadi walaqatta. Walaqatta. Dal ni hilang terus dah. Dal ni hilang terus sebab apa? Dia dah dimasukkan ke dalam ta ni lah. Walaqatta. Itu cara dia.
Okey, jangan baca walaqad tarak. Kenapa lantunkan? Ni ustaz huruf dal mati ni. Sebab itulah saya selalu cakap, saya selalu membezakan mati dengan kosong, mati dengan kosong. Supaya apa? Supaya kita dapat bezakan. Betul. Memang ini dal mati kalau ikutkan. Tetapi kalau nak lebih faham, okey, sebab apa saya selalu cakap huruf qalqalah kalau mati kena lantun. Ini nampak mati juga, tapi dia kosong kan. Jadi saya selalu kata, okey, cuba bezakan mati lain, kosong lain. So kita faham, okey, kalau qalqalah dia mati kena lantun. Ini dal ni dal kosong. Okey, bila dal kosong, bila kosong kita tengok selepasnya apa ada. Oh, ada sabdu. Nampak sabdu? Terus masuk. Masukkan terus walaqatta. Itu apa yang saya cuba sampaikan selama ni lah. Itu dah paling orang panggil dah paling mudah lah tu. Dah gunakan bahasa-bahasa kita lah. Saya tak nak gunakan bahasa-bahasa buku teks, bahasa-bahasa baku yang makin dengar makin pening, makin dengar makin pening. Saya tak nak macam tu. Saya cakap santai je, macam kita cakap biasa-biasa bual-bual setiap hari ni kan. Okey, supaya benda tu lebih sampai. Supaya benda tu lebih sampai. Okey, ingat saya cakap apa selalu, nampak sabdu terus masuk. Tengok dekat sini, aduh macam mana nak baca dal ni Oh, ada sabdu. Okey, masuk terus dekat ta ni. So, walaqatta. Ingat, macam tu cara dia. Boleh. Okey, kalau nama hukum dia dekat sini idgham mutajanisain. Nama hukum dia idgham mutajanisain. Okey, cara bacaan idgham mutajanisain kita masukkan terus ke dalam huruf yang kedua. Okey, inilah huruf kedua dia. Huruf apa ni yang bersabdu walaqatta, right? Walaqad tarakna minha, min matikan dengan jelas, izhar halqi, minha panjang 4 ataupun 5 harakat, ada ombak rindu. Ayatam, dua harakat tengok ada alif kan, mak badal kan. Ayatam bayyinatal, bayyinat, tekankan ya sabdu, natal jumpa dengan lam, saya cakap apa? Tak payah dengung, masuk sahaja. Bayyinatal, tal, bayyinatal liqaumi ya'qilun, jumpa dengan ya, senyum, dengungkan dua harakat, idgham ma'al gunnah. Liqaumi ya'qilun. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi ayat 35 ni sama-sama. Bismillah. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi ya'qilun. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Kemudian ayat 36. Baik, kalau tuan-tuan dan puan rasa apa yang saya sampaikan ni dah cukup terperinci, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh belajar dengan lebih terperinci lagi. Dengan syarat apa dia? Kena jadi ahli cepat Quran. Mahal sangat ke nak jadi ahli cepat Quran ni? Komitmen macam mana ustaz? Saya ni ibu tunggal, saya ni dah tak bekerja, saya ni nak kena tanggung ramai anak, contohlah kan. Okey, saya tak ada duit ni nak bayar bulan-bulan ni. Tuan-tuan dan puan, siapa-siapa nak jadi ahli cepat Quran, kena bayar RM250. Kena bayar bulan-bulan ke? Tak payah, tak perlu. Sekali pun tak payah. Okey, bayar sekali saja RM250, lepas sudah belajarlah sampai bila-bila. Okey, kami bagi apa? Kami bagi buku, 2 buah buku. Kemudian ada rakaman pelajaran video dia, 800 video kami bagi 800 video kami bagi. Lepas tu boleh tengok live macam biasalah. Kemudian boleh dengarkan bacaan. Okey, boleh dengarkan bacaan percuma, tak kena bayar juga. Boleh dapatkan roda tajwid ini sekarang percuma, tak kena bayar juga. Okey, apa lagi yang tuan-tuan dan puan nakkan daripada benda-benda yang saya bagi tahu ni? Okey, tuan-tuan dan puan, tak ada kerugian sedikit pun bila jual dalam cepat Quran, malah lebih menguntungkan bukan sahaja di dunia tetapi di hari akhirat juga. Sebab apa? Apa yang kita keluarkan sekarang ni, sedikit yang kita keluarkan 250 sekali seumur hidup, ianya akan menjadi saham kita yang berterusan sampai ke hari akhirat. Dan insya-Allah inilah yang akan memberatkan lagi timbangan amal-amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah, insya-Allah. Baiklah. Okey, siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli, tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun selepas habis nanti saya akan keluarkan nombor telefon lah untuk tuan-tuan dan puan terus kontak kami, WhatsApp kami insya-Allah. Okey, baik. Ayat 36 Bismillah.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين وإلى لا dua harakat mak asli madyana mad lantunkan qalqalah sughra okey qalqalah sughra wa ila madyana akhahum syuaiban faqa dengungkan dua harakat okey dengungkan dua harakat di sini شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. Kenapa kena baca dua harakat? Sebab Hamzah duduk dekat tengah-tengah. Okey? Apabila Hamzah duduk dekat tengah-tengah, dekat celah-celah ni, maka baca dengan dua harakat. Ingat benda tu je. Okey? Bila kita ingat benda tu, bila kita nampak Hamzah duduk dekat atas pula, kita terus lawankan dia. Okey, bila kita ingatkan satu benda, kita terus ingat lawan dia nanti insya-Allah. Tak perlu ingat dua-dua. Kalau kita ingat satu, yang satu lagi tu akan jadi dia punya lawan dia lah. Kalau yang ni panjang, yang tu pendek. Kalau yang tu panjang, yang ni pendek. Dia macam tu lah. Ingatkanlah, kalau Hamzah duduk dekat tengah-tengah, maka dia baca dengan panjang. Okay, so bila kita jumpa Hamzah yang duduk dekat atas macam ni nampak ni atas kan? Baca pendek lah. Itu beza dia. Itu beza dia, nampak? Ni tengah-tengah, yang ni atas. Okay, itu beza dia. Akhir, misal katalah kalau kita berhenti dekat sini kan, bila berhenti dekat sini pendek je lah. Akhir, jangan akhir, tak boleh, salah. Akhir, macam tu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ma'arif disukun di sini. Okey, baik, kita ulang sekali lagi ayat 36. Bismillah. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, baik. Selesai. Ayat 36 kemudian ayat 37. Fakazzabuhu fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Fakazzabu, dal lembut saja, lidah keluarkan sedikit. Fakazzabu, tak nak fakazzabu, tak nak. Fakazzabuhu fa'akhadhathumur masukkan terus alif lam syamsiyah. Humur, okey? Humur raj lantunkan qalqalah sughra fah. Ni kalau nak berhenti lah cerita dia. Kalau nak berhenti dekat sinilah fah. Tukarkan ta marbutah menjadi huruf ha mati. Kalau nak berhentilah. Kalau nak sambung macam biasa rajfatu fa asbahu. Okey? Baik. Fa'asbahu, sad pastikan kita baca tebal lah. Sebab apa? Kalau kita baca fa'as, dia adalah huruf sin. Fa'asbahu, dia kena fa'as. Okay. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Da dua harakat, rihim jathimin. Ja dua harakat mak asli. Fimin, min mad arif disukun. Okay. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Baik, kemudian ayat 38. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Wa'adau, dua harakat. Dau, kenapa kena baca dau? Kenapa kena moncong? Sebab kita masuk ke dalam huruf waw. Jangan wa'adan wa thamu.
Dan wa thamu salah. Jumpa dengan waw, muncungkan terus. Wa adau. Sebab apa? Dia idgham ma'al gunnah. Nah, okey, dia idgham ma'al gunnah. So dia kena dengung, dia kena masuk. Okey. Wa adau wa thamud wa qad. Baik. Kenapa dah kena baca dengan pendek? Kenapa dah kena baca dengan pendek? Kan ada alif kat sini. Kenapa baca pendek? Kenapa tak baca wa thamuda wa qad? Kenapa? Sebab ada bulat di atas alif ini. Okey. Bila kita tahu bila ada alif kosong, waw kosong, ya kosong kena panjang, bila ada bulat di atasnya, dia akan tukarlah, dia akan berlawan. Okey. So basic-basic tu kita kena tahulah. Sebab tu saya cakap, kita ni nak tak nak kita kena belajar tajwid juga. Ustaz, saya tak payah belajar tajwid lah Ustaz, saya baca je. Memang boleh, tak ada masalah, tapi benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni, kalau kita tak belajar tajwid, kita tak tahu tau. Okey, benda ni kita boleh tahu kalau kita belajar tajwid lah. Okey. Kita kena ada asas dia lah, Kita kena tahu, okey, kalau ada alif kosong, ada waw kosong, ada ya kosong, kena panjang. So, bila ada bulat di atasnya, dia akan bertukar lah ataupun dia akan berlawan. So, dekat situ baru kita tahu. Kalau kita tak belajar tajwid, mana kita nak tahu benda-benda yang tambahan-tambahan macam ni kan. Mungkin kita boleh baca Quran, tapi benda-benda basic je lah. Tapi bila masuk benda-benda yang macam ni, kita dah jadi tak tahu dah. So, kita kena belajar tajwid lah. Okay, kita kena belajar tajwid. Tamuda. Dia akan jadi satu harakat sahaja. Tamuda waqad. Okay, waqad sama macam tadi kan. Sama macam tadi, idgham mutajanisain, terus masukkan dekat ta. Waqad tabayyana lakum min masakinihim. Mim kosong bertemu mim sabdu idgham mislain. Okey, nun kosong bertemu mim sabdu idgham ma'al gunnah. Tapi dua-duanya jumpa dengan mim sabdu. Tengok. Ni jumpa dengan mim sabdu. Yang ni pun jumpa dengan mim sabdu. Jadi dua-dua kena rapat bibir. Lakum mim masa. Itu cara dia. Okey. Masakinihim. Betul-betul sebut kinihim. Jangan kinihim. Okey. Kinihim. Sebut betul-betul. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Wa zayyana. Tekankan ya di sini. Wa zayyana lahumush. Masukkan terus alif lam syamsiah. Jangan baca lahumul tak nak. Masukkan terus, ada sabdu kan. Nampak sabdu ni, masuk terus. Lahumush syaitanu a'malahum. Fasaddahum anis sabili wa kanu mustabshirin. Tab, lantunkan di sini qalqalah sughra. Okey. Tabshirin. Rin dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, Alhamdulillah kita dapat belajar. Saya rasa dah cukup terperinci jugalah, walaupun tak dapat 100%, tapi agak terperinci saya rasa apa yang saya cuba sampaikan lah. Cumanya kalau betul-betul nak belajar yang okey Ustaz, a'u, okey, ain ni macam mana ni nak sebut betul-betul? Kena belajar betul-betul. Kalau nak belajar makhraj huruf saja, satu huruf kita boleh makan sampai setengah jam. Kita boleh makan sampai 1 jam. Okey, satu huruf saja kalau belajar betul-betul. Kalau betul-betul nak belajar dari asas. Okey, tak naklah Ustaz susah. Bukan saya cakap begitu untuk nak bagi tahu perempuan tak belajar. Bukan macam tu, okey. Saya nak bagi tahu dekat sini apa dia. Kalau nak belajar dengan detail betul-betul, nak belajar, nak baca Quran tu sempurna. Okey, kenalah belajar. Jadi ahli, kita bagi free gift sekali. Sekali lagi saya bagi tahu, ini harga dia RM39 tahu, harga biasa. Okey, harga biasa RM39. Kalau 250 campur 39 dah berapa nak kena bayar. Okey, tapi tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni siapa jadi ahli kita bagi free saja, percuma, ambil lah, kita tak kisah. Yang penting tuan-tuan dan perempuan jadi ahli belajar Al-Quran. Okey, siapa-siapa dah jadi ahli, saya Ustaz dah jadi ahli dah setahun, dah 2 tahun, dah 3 tahun, dah 4 tahun, saya nak beli roda tajwid sekarang ni boleh tak? Sekarang boleh, tak ada masalah, RM30. Habis promosi, harga asal RM39. Okey, siapa-siapa yang berminat
Selepas ini tunggu saya keluarkan terus nombor telefon untuk tuan-tuan puan, terus simpan nombor telefon tu, terus WhatsApp kami ataupun call kami. Ustaz, saya nak beli rujuk tajwid. Ustaz, saya nak jadi ahli. Ustaz, saya nak bagi tajaan. Ustaz, saya nak minta tajaan. Ustaz, saya nak dengarkan bacaan. Ustaz, saya ada masalah dekat aplikasi, saya ada masalah dekat Facebook dan sebagainya. Bagi tahu saja, WhatsApp ataupun call saja, insya-Allah kami akan bantu. Okey. Yang penting nombor telefon kami kena simpan. Jangan tak simpan. Jangan habis je. Kita habis tadi ayat last, semua keluar. Bukan macam tu, tak boleh. Sebab apa? Banyak info lagi yang saya nak bagi tahu bila kita dah habis. Nanti sadaqallahu azim, banyak lagi saya nak bagi tahulah. So apa-apa benda-benda penting tu dekat situ biasa. Saya tak dapat nak bagi tahu semuanya dekat tengah-tengah live. Sebab apa? Kita takut nanti mengganggu, takut makan masa dan sebagainya kan. So benda-benda penting saya akan bagi tahu dekat hujung-hujung biasanya. Okey. Kalau ada promosi ke, kalau ada pengumuman ke, kalau misal kata nak bagi tahu yang nanti masa ni cuti ke, tak ada kelas ke, semua saya akan bagi tahu masa live lah. So jangan cepat-cepat sangat keluar, okey? Nak keluar cepat-cepat pun tak tahu nak gimana kan. Okey? Ambil masa sikit je. Kalau tak nak tengok sekalipun, letak phone dekat tepi, dengar je lah. Buat-buat kerja tu dengar. Oh ada benda ni. Ada benda ni macam tu. Okey? Jadi insya-Allah kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama. Sekali lagi saya beritahu siapa-siapa yang nak dapatkan nombor telefon kami, selepas ini saya akan terus keluarkan nombor telefon lah. Okey, untuk tuan-tuan puan terus simpan nombor kami, terus call kami nanti insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita sama-sama mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas sama' bima kanu yafsukun wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Wa ila madyana akhahum Shu'aiban faqala ya qaumi i'budullah warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم
fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabshirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat selesaikan bacaan kita, pengajian kita untuk hari ini dan tak ada gangguan-gangguan teknikal yang berlaku dan sebagainya. InsyaAllah saya akan terus keluarkan nombor telefon apa yang saya cakap tengah-tengah live tadi kan. Siapa-siapa yang nak, alhamdulillah, jadi ahli cepat Quran, yang nak beli roda tajwid, yang nak dapatkan apa video-video ke, yang ustaz saya dah lama jadi ahli tapi tak dapat pun video tu dia bukan dapat secara automatik tau tuan-tuan dan puan. Video tu dia bukan dapat secara automatik, dia kena download lah. Kami dah sediakan videonya, kami dah letakkan dekat dalam satu aplikasi, tapi nak dapatkan aplikasi tu kena download. Dia bukannya jadi ahli apa aplikasi tu terus ada dalam handphone sendiri. Tak, bukan macam tu. Okey, dia kena buat lah, benda tu kena buat secara manual lah, kena pergi dekat App Store ataupun kena pergi dekat Google Play, kemudian kena download aplikasi cepat Quran lah semua tu. Tapi kalau ustaz saya ni dah umur saya dah 60 ustaz, umur saya dah 70, dah 80 ustaz, saya tak faham ni macam mana cara anak-anak duduk jauh, kerja jauh-jauh, cucu-cucu pun tak ada. WhatsApp nombor dekat bawah. WhatsApp nombor dekat bawah, bagi tahu macam mana nak download ni, macam mana nak dapatkan video, macam mana nak dengarkan bacaan, macam mana nak beli roda tajwid, macam mana nak jadi ahli, macam mana nak ada masalah itu masalah ini. WhatsApp kami pada nombor kami di bawah 011162177797. InsyaAllah kami akan bantu tuan-tuan dan puan. Kami akan bantu, okey? Yang penting kena WhatsApp dengan kami lah. Kalau tak WhatsApp kami tak tahu kan. Macam mana kami nak tahu orang yang ada masalah, orang ni nak jadi ahli, orang nak ambil tajwid. Kalau diam je kami tak tahu. Kena WhatsApp dengan kami baru kami akan reply lah. Okey, 011162177797. Ambil nombor telefon ni, saya bagi 10 saat, okey? 10 saat simpan nombor telefon ni. Sementara tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join live kita dari awal sampai akhir yang tak jemu-jemu support, bantu, okey. Yang tolong share dan sebagainya. InsyaAllah saya doakan supaya sahabat-sahabat semua terus istiqamah belajar Al-Quran bersama-sama dengan kami di Fatihah Learning Center ini insyaAllah. Baik, okeylah, nombor telefon ni dah simpan dah ambil last 011162177797. Alright, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Alright, baik. Jadi RM250 sekali bayaran seumur hidup. Kami bagi roda tajwid secara percuma. Yang utamanya kami bagi apa? Kami bagi 2 buah buku asas dan juga buku tajwid. Ini yang saya katakan tadi, aplikasi cepat Quran, semua video-video pelajaran daripada kedua-dua buah buku ini, satu persatu muka surat ada video dia semua dah siap-siap kami letakkan. Macam mana cara nak dapatkan aplikasi ini? Kena download dekat App Store, kena download dekat Google Play. Macam mana cara nak download ni? Sama macam tuan-tuan dan puan dulu download WhatsApp, download Facebook, download main game Candy Crush lah, download main game tu lah, game ni lah, download TikTok lah, download Instagram lah, semua tempat yang sama. Pergi dekat App Store ataupun pergi dekat Google Play, type saja cepat Quran, ada lambang yang warna hijau tu kan. Okey, install, kemudian boleh login lah. Kami akan bagi password dan sebagainya. Okey. Ni dia. Kemudian ini adalah roda tajwid percuma yang akan kami berikan kepada siapa-siapa yang daftar dari cepat Quran dalam tempoh promosi ini sahaja. Habis promosi dah tak ada roda tajwid. Roda tajwid akan kembali kepada harga yang asal iaitu RM39. Alright. Baik. RM250 sekali bayaran seumur hidup. Okey, siapa-siapa berminat boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli insya-Allah. Kami akan scroll balik komen, akan kontak teruslah nanti insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali lagi, dan kepada yang berpuasa pada hari ini, selamat berpuasa dan selamat berbuka maghrib nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, segala yang baik itu datangnya dari Allah, silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku pada live kita pada hari ini insya-Allah. Baik, jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid.
Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.